السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat hadir pada malam ini untuk kita mendengar hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-9 muka surat 37. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah fatahubbu rihu shimal فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادوا حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقول وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita tengok terjemahan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita dah pernah sebut tentang Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pembantu ataupun khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu kita banyak mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik kerana beliau duduk lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama dengan Nabi di rumah Nabi kerana dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yakni memberitahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi cerita tentang syurga. Ini antara perkara yang menarik. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat ada dua keadaan. Satu, orang mari tanya Nabi tentang syurga. Di kalangan para sahabat, mereka datang tanya Nabi, macam mana dalam syurga itu dan apa yang ada dalam syurga itu. Ada hadis nanti kita akan tengok, orang tanya tentang pakaian syurga. Ada sahabat datang tanya, dia kata, ya Rasulullah, adakah pakaian di dalam syurga itu sudah tercipta, telah wujud, atau ia adalah hasil daripada tenunan? Maksudnya dia dah ready made ke? Dia dah memang sedia ada ke? Ataupun ditenun atau dibuat daripada sesuatu? Kata Nabi,
Sungguhnya baju syurga itu, thiyab, pakaian syurga itu, ahli syurga itu ditenun daripada pokok yang namanya tuba. Pakaian ahli syurga itu diperbuat daripada pokok yang namanya tuba. Artinya dia ditenun daripada pokok, buah-buahan ataupun daun-daunan daripada pokok tersebut. Kadang-kadang keadaan yang kedua, yang pertama maksudnya sahabat mari tanya. Pasal itu bila kita baca dalam hadis-hadis berkaitan dengan syurga, sahabat tanya, ada tak dalam syurga kuda? Ada tak dalam syurga bercucuk tanam? Boleh tak dalam syurga buat macam ni? Ada tak disediakan dalam syurga macam tu? Artinya sahabat tanya. Dan apabila sahabat tanya, Nabi SAW jawab. Nabi bagi tahu. Bila mari sahabat tanya tentang syurga macam mana, apa yang ada disediakan dalam syurga, Nabi jawab. Menunjukkan bahawa tidak salah untuk kita bertanya atau mengambil tahu tentang apa yang disediakan oleh Allah sekiranya kita masuk ke dalam syurga. Dan itu semua pertanyaan-pertanyaan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tujuannya untuk memberikan satu rangsangan motivasi supaya mereka bersemangat untuk melakukan ibadah. Jadi maksudnya tak salah lah kalau kita nak apa? Kalau kita nak tahu tentang syurga untuk menambahkan semangat kita beribadah masuk ke dalam syurga. Sebab itu dakwaan sebahagian pihak tidak boleh beramal mengharapkan syurga ialah dakwaan yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Sedangkan di dalam Quran banyak menceritakan tentang syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal. Allah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah cerita. Dalam ayat-ayat yang lain juga Allah cerita tentang buah-buahan syurga, tentang apa yang ada di dalam syurga, tentang bidadari syurga, tentang kenikmatan syurga, tentang salsabila, kan, tasnim dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan semangat, suatu targhib. Dia panggil targhib, satu galakkan supaya kita beramal. Aku tidak beramal kerana syurgamu, ataupun orang yang beramal kerana syurga itu mensyirikkan Allah. Ini ialah suatu dakwaan yang tidak betul dan tidak tepat seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ada di kalangan sahabat yang memang dia nak masuk syurga. Dia kata, ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasulullah. Sekiranya aku mati di dalam medan jihad ini, di mana aku akan duduk? Di mana kesudahan aku? Ara'aita in qutiltu fa aina ana. Di manakah kesudahan aku? Kata Nabi, fil jannah. Kau akan masuk syurga. Nabi menjanjikan untuk dia syurga. Nabi kata, kalau engkau terkorban di dalam medan jihad ini, engkau mati mempertahankan agama Allah, engkau akan masuk ke dalam syurga. Fa'alqa tamarat. Maka dia mencampakkan kurma yang ada di tangannya dan dia pergi berjihad di jalan Allah. Dia diberi motivasi oleh Nabi syurga. Sebab tu saya cerita kepada tuan-tuan, apa yang tuan-tuan akan dapat, apa yang Allah sediakan kepada kita dalam syurga, semuanya itu telah diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tak betul lah orang kata kalau kita tanya, ustaz ni kalau saya semayang ni dapat apa? Semayang sudah lah, duk tanya Tuhan nak bagi apa pula. Tak ikhlas. Lebih dia daripada Nabi pula. Sedangkan Nabi bila orang tanya, Nabi bagi tahu, Nabi jawab. Nabi kata kalau kau semayang ni kau dapat pahala sekian-sekian, kau dapat nikmat ni, kau dapat ganjaran ni, Allah sediakan untuk engkau. Kan? Siapa yang Nabi bagi tahu dekat sahabat, siapa yang beli telaga ini dan dia beri kepada umat Islam, Allah Ta'ala akan bagi dia minum di dalam syurga. Untuk apa? Untuk nak bagi tahu sesuatu yang Allah janjikan. Bahkan Allah menyebut dalam Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Quran sambung, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin at-tayyibah fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Quran sebut, mahukah kamu aku beritahu suatu perniagaan yang mana jika kamu berniaga dengan aku akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa diakah perniagaan itu? Beriman kepada Allah, berjihad di jalannya. Apa yang kamu akan dapat? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai, tempat untuk kamu duduk dan sebaik-baik tempat tinggal. Allah kata, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada kamu diri-diri kamu dan harta benda kamu dengan Allah membalas syurga untuk kamu. Allah kata, kalau kamu bagi jiwa kamu untuk agama, kamu berikan harta kamu di jalan Allah, bi anna lahum, Allah akan bagi kepada kamu sebagai balasan di atas pengorbanan kamu itu syurga. Banyak lagi kalau kita nak baca dalil-dalil nas yang menunjukkan bahawa Allah dan Rasulnya menawarkan syurga untuk kita. Maka sebab itu kalau tuan-tuan nak tanya, ustaz ni kita nak puasa sunat esok ni kita nak dapat apa? Ni kalau kita mangkit sembahyang 2 rakaat ni nak boleh apa? Salahkah pertanyaan itu? Telah mendahului kita bertanya soalan tersebut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau salah soalan tu, tentu Nabi akan tegur. Nabi akan kata, ni hang duk tanya buat apa ni? Hang duk kalut tanya pasal apa ni? Beriman, beramal sudah. Tak payah duk kalut, Tuhan tahulah. Ikhlaskan diri. Salat kerana Allah, bukan kerana syurga. Ini tak betul. Tak betul. Maka sebab itu kita balik kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita tahu tentang nikmat syurga ni melalui soalan yang orang tanya Nabi. Yang kedua, Nabi cerita. Tak ada orang tanya tapi Nabi cerita. Sebab itu Nabi ni selain daripada dia memberikan ancaman, selain daripada dia menakutkan kita dengan azab neraka, selain daripada dia menimbulkan kegerunan di dalam jiwa-jiwa kita, dia juga memberikan khabar gembira kepada kita. Basyiran wa nadhira. Sebab itu Nabi SAW dalam keadaan-keadaan tertentu dia cerita tentang nikmat syurga. Untuk apa? Khabar gembira. Dia cerita tentang nikmat syurga ni untuk apa? Untuk nak memberikan suatu kebahagiaan, keseronokan. Kan? Orang yang bila dia tahu dia akan dapat sesuatu, setelah dia bersusah payah, setelah dia bertarung, setelah dia berjerih payah, dia akan seronok. Dia kata, hang buat kerja ni elok-elok. Kalau kan macam orang bagi reward lah, hang buat kerja ni elok-elok, hang buat elok-elok, nanti aku bawa hang pergi makan, aku bagi hang duit. Kita pun duduk buat kerja kan, walaupun penat tapi kita duduk terbayang apa janji yang kita akan dapat. Itu baru dunia, belum lagi syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW cerita kepada para sahabat tentang inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di dalam syurga. Ni cerita dalam syurga ni. Cerita dalam syurga, lasuqan, ada satu suq. Suq artinya pasar. Suq maksudnya apa? Pasar. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di di negara-negara Arab, memang dia panggil suq lah, dia tak panggil pasar. Suq tamar, pasar kurma. Kan? Suq tu artinya pasar. Suq
suq al-lail, pasar malam kan. Kita di Malaysia ni banyaklah pasar, pasar tani, pasar malam, pasar minggu kan. Pasar ni, okey, sebelum kita nak cerita, dalam syurga ni ada pasar, suq. Tuan-tuan, apabila kita sebut tentang pasar, suq, jamak dia aswaq, pasar-pasar. Apabila kita sebut tentang pasar, dalam syurga ada pasar. Ibnul Manzur di kalangan ahli lughah, apabila mereka memberikan definisi pasar, ialah tempat manusia berjual beli. Sebab itu kita mungkin boleh masukkan shopping kompleks juga pasar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW warning kita. Nabi kata, ahabbul bilad ilallah, bumi yang paling Tuhan sayang, masajiduha, masjid dia. Tempat yang paling Tuhan suka di atas muka bumi ni, masjid. Wa abghadul bilad, abghad, dan tempat yang paling Tuhan benci, apa dia? Aswaquha, pasar. Tempat yang paling Tuhan sayang, masjid. Jadi tuan-tuan berada di tempat yang paling Tuhan suka. Dan tempat yang paling abghadul bilad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan tempat yang paling Tuhan benci, aswaquha, pasar. Merkit. Tak kira lah, termasuklah shopping kompleks, mall dan sebagainya. Tuhan tak suka. Di kalangan ulama ada berkata makruh kita pi tanpa sebab. Tu pi duk melewat, tak tahu hala, melilau, buang masa. Orang panggil window shopping. Tak ada pasal duk pi. Hang nak main beli apa ni? Tak ada. Tapi yang kata Tuhan ni, dia memahami naluri manusia. Dia cipta kita, dia tahu kesukaan kita. Tuan-tuan, Nabi kata dalam hadis ni, saya cerita pasar tu, saya cerita habis sikit. Nabi kata ya'tunaha kulla jumu'atin, mereka akan pergi, ahli-ahli syurga akan pergi ke pasar syurga itu pada setiap hari Jumaat. Di kalangan ahlul hadis, mereka kata Jumaat ni, apa maksud Jumaat? Sebab di dalam syurga tidak ada hari. Sebab tak ada malam. Di dalam syurga tak ada malam, yang ada siang, matahari tak ada, bulan tak ada, semua ni. Ini cerita dunia. Isnin, Khamis, Rabu, Jumaat ni cerita dunia. Bulan berganti tahun, umur meningkat, ini semua tajuk dunia. Syurga tak ada. Syurga dia tak ada 34, 35, 36, 40 dia. Umur mati. Tentu ada gaji mati kan? Ni umur mati, tak naik lah. Okey, now dia pergi hari Jumaat. Di kalangan ahlul hadis kata Jumaat di situ menunjukkan kepada weekly. Artinya dalam seminggu dia akan pergi sekali lah. Hari apa? Allahu a'lam. Tapi dia tak ada hari lah. Artinya dia berulang benda tu. Dia pergi masa ni, nanti beberapa masa pula dia akan pergi. Betul dia pergi. An-Nawawi antara sebut hal ni. Tapi sebahagian ulama, dia kata apa? Dia kata, bila Tuhan kata Jumaat, Jumaat. Jumaat di sisi Tuhan, bila macam mana, itu urusan Tuhan. Kita tak payah duk bincang. Maksudnya Khamis tu kita kena siap lah. Pasal Jumaat itu kita nak pergi merkit. Khamis, Jumaat, Sabtu ni dunia.
Sedangkan kiraan hari di dunia, satu hari di dunia bersamaan dengan berapa ribu tahun di syurga, satu hari di akhirat bersamaan dengan berapa ribu tahun di dunia pun dah tak sama. Betul tak? So kita tak tahu. Boleh? Okey. Nombor 2. Cuma ulama bincanglah, maksud setiap hari Jumaat tu ada discussion, ada perbincangan. Okey. Berikutnya, pi buat apa merkit pasar dalam, orang KL dia nak cakap utara, dia tak pi pasar. Ni wih, hang cakap bahasa apa, tak pi pasar. Dia orang kata apa, lebih Arab daripada Arab, lebih utara daripada utara. Orang utara panggil pasar. Betul lah, banyak kita ni Q kan, kangat, apa lagi, hingang, ayam. Tapi pasar kita tak kata pasar, kita kata apa? Ha? Orang utara kata apa pasar? Orang Kedah apa sama? Ha? Tak lah, nak tu Siam. Jangan mamin tuan-tuan, saya bahasa Siam saya pandai sekarang, sudah 2 orang pergi menikah kan. Apa maksud pasar? Kita pergi market. Tapi nak pergi market. Dia pergi pasar, dia pergi market. Artinya orang putih lah. Artinya orang Kangang ni, selain daripada bahasa Melayu, bahasa kedua dia English. Angkat bila tak ada apa nak angkat. Okey. Baik, berikutnya, pasal apa kita pergi pasar di syurga? Sedangkan segala-galanya Tuhan telah menyediakan untuk kita. Dia bukan takat kita nak kena masak, dia bukan takat kita nak kena duk pergi beli ikan goreng balik mai dia. Lintah dalam hati tuan-tuan teringat, katalah petang ni, mau kalau ada laksa dengan bulu udang, tak dan habis, pum dia mai. Tu yang kata syurga. Tapi kalau dunia ni takat duk kalau kita boleh makan laksa no, kalau kita duk pergi makan tu. Tak ada, dia kena pi. Tamu ada paling mudah kita pi kola pi beli ikan. Pi beli hak siap dah. Kan? Ataupun tuan-tuan ni beli ikan buat. Syurga tak ada. Walakum ma tashtahi, apa sahaja yang kamu nak dapat, dan tidak perlu bersusah payah. Tak perlu nak penat-penat. Nak makan tak gaduh masak. Lepas makan tak gaduh berak. Pasal kita dalam dunia ni, tadi kita lapar, kita pergi makan, lepas kenyang, sakit perut pula dah. Aku tu tak mau makan. Dia kacau perut pula, tak kena perut kan. Dalam syurga tak ada. So kita pergi pasar buat apa? Tuan-tuan kadang-kadang pun melalui hal ini di dunia. Pasal apa tuan-tuan pergi pasar? Bukan nak beli apa. Tak ada. 2 orang yang nak makan. Ikan tu kadang-kadang mangkit. Ikan yang tuan-tuan tu boleh mangkit pergi masuk lut beli. tak masuk. Saya balik kuliah subuh daripada Arau, singgah di satu kedai makan di tepi jalan tu. Duk sarapan lah. Mari satu orang. Itu ustaz mana? Kita balik pada kuliah subuh, singgah sarapan. Hari Ahad. Sabtu di Seriak, Ahad di Buat Gajah di Arau lah. Balik singgah. Yang kata manusia ni yang Tuhan meraihkan manusia. Dia kita duduk makan lah. Dia tanya kita main mana, kita main masjid lah. Kita tanya dia balik, nak pergi mana? Dia kata nak pergi jalan tu kita boleh tangkap lah. Nak pergi nak pokok getah. Kan, orang Perlis ni dia boleh pergi nak pokok getah tu habis meter lah. Kira okey lah, mati pun bicara rapat lah. Kan, nak pokok getah. Dia kata nak pergi nak pokok getah. Kita pun tanya lah. Saya pun duk ingat nak pergi. Ada apa je nak pergi, duk pergi beli apa kan? Kita pun tanya ada apa duk je nak pergi beli apa. Dia kata saya memang tiap-tiap minggu akan pergi. Tak ada apa pun nak beli. Tuan-tuan nampak? Dunia ni cerita dunia ni. Dia kata saya memang tiap-tiap minggu akan pergi nak.
Dan ada orang memang panggil lagu ni. Ni paling dekat dengan tuan-tuan nak buat letih tu. Bukannya ada apa pun. Dia masuk main, dia heran kat kita. Banyak beli ustaz. Dia tak beli apa? Dia tak beli apa? Saya memang menyembang, minum sikit. Boleh tengok ikan, pergi tengok ikan, tanya khabar sikit boleh. Dia tak ada apa nak beli, tapi dia pi. Yang ni orang paling mungkin tak faham lah. Dia pi tu, dia kata saja-saja. Dia healing. Ada orang kadang-kadang dia tak boleh pi, dia macam nak demam. Dia nak demam, tak demam. Bini dia kata, abang mengkip pi. Dia boleh pi nak tu, dia balik mai sehat. Jadi makan minum dalam syurga ni bukan kerana kita lapar. Bukan kerana kita memerlukan makanan itu. Bukan kerana kita berhajat kepada makanan itu. Tapi kerana kita nak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kata apa? Untuk kita seronok. So walaupun kita tak gaduh nak beli barang, nak masak, nak hidup pesah macam kita di dunia ni, tapi kita pi di syurga tu dalam riwayat-riwayat yang lain hanya sekadar pi untuk memenuhi nafsu kita, memenuhi keinginan kita, memenuhi kehendak kita, yang mana kita akan pi berjumpa dengan orang. Dan disebut juga dalam sebahagian riwayat, kita pi tu untuk apa? Pi bersembang. Tanya khabar, apa cerita macam mana, apa semua dia sembang. Syurga. So tuan-tuan hadirin mukminin, nampak tak? Kehidupan kita di dunia ni ada beza besar lah dengan kehidupan di syurga. Tapi apa yang kita lalui di dunia ni, kita akan teringin nak buat balik di syurga. Dan Allah izinkan benda tu. Sebab itu ada hadis yang kawan tu tanya kan, dalam syurga boleh bercucuk tanam tak? Yang kita baca hadis dia. Sebahagian dalam syurga boleh naik kuda tak? Pasal dia suka tunggang kuda, dia hobi dia naik kuda, dia tak boleh tak? Kan? Macam kita lah suka buat apa-apa kan. Alam macam tuan-tuan lah, pergi Mekah pun ada benda tuan-tuan duk buat di Malaysia, di Perlis ni, tuan-tuan nak pergi buat di sana, nak pergi makan di sana, nak pergi minum di sana. Demikian nikmat. Jadi kita pergi syurga ni pasal apa? Pasal Allah Azza wa Jal memberikan satu apa? Penghargaan pada kita, so kita boleh buat kan. Macam tuan-tuan kadang-kadang makan dah di rumah, tapi nak pergi duk minum. Macam saya contoh kat tuan-tuan lah. Saya pergi jumpa dia, sembang dia jamu saya minum. Minum dah di rumah tu, minum dah. Dia lepas ni pergi mana? Lepas ni nak pergi kedai, minum ni. Minum ni. Oh, dia kata hak tu tak boleh tinggal pasal memang duk pi tiap-tiap. Pi kena pi. Saya takut lagi saya tak pi, depa ingat mati lah kawan kita. So kena pi. Ada orang pi bukan dia nak minum pun, tapi dia nak memenuhi dia punya tabiat dia, perasaan dia. Kan? Baik. So dia pergi tunaha kulla jumu'ah. Dia pergi setiap hari Jumaat. Fatahubbur rihus syamal. Maka bila dia balik tu, angin dari utara bertiup. Fatahthu fi wujuhim. Kena angin tu di muka dia, di muka mereka. Wa thiyabihim, dan di baju-baju mereka. Apa yang berlaku? Ahli syurga ni bila mereka pi ke pasar tu, habis mereka bersembang, makan, minum, seronok apa semua, mereka nak balik pi ke rumah mereka, on the way nak balik tu, angin bertiup dari utara. Kenapa angin utara? Kerana angin utara ni di sisi orang Arab, angin yang membawa hujan. Angin ni dia ada dua, satu angin hangat, satu lagi angin sejuk. Angin utara ni angin sejuk. Angin yang apabila dia bertiup dari arah utara, angin itu sejuk, dia membawa hujan. Angin kalau daripada selatan ni angin yang panas. Geografi Arab lah. So Nabi sebut ni meraihkan orang Arab. Bila kena muka mereka, muka ahli syurga ni, dia jadi kuih cantik. Dia jadi semakin cantik. Nampak tu?
fayazdadu husnan wa jamalan. Muka mereka jadi kuih cantik, semakin berseri, semakin elok, semakin indah. Kena pada baju mereka. Baju mereka jadi kuih cantik. Tuan-tuan, tabiat. Ni saya cerita. Tabiat dunia lagu mana? Semakin lama dia akan semakin apa? Baju semakin lama dia akan semakin lusuh. Muka pula semakin lama, tak tahulah. Tuan-tuan lain lah kan. Dia tahu muka saya dulu tak elok. Lah ni dia jadi kuih elok. Muda dulu kalau ustaz tengok masa saya muda, tak elok. Tapi cuba tengok saya masa tua, jaranglah orang nak sebut. Jadi kebanyakan orang sebut dah tua tak elok lah. Dulu kalau muda kan. Macam kita ceritalah, dia dulu kalau tengok pakcik hang masa muda dengan misai bertaring dia, muda lah, main tua semua. Tapi itu tabiatnya. Tabiat kehidupan ialah kita akan melalui apa yang dikatakan dengan kehancuran. Tak payah pedur macam mana pun, baju macam mana pun dia akan buruk, pakaian macam mana pun dia akan jadi tak elok. Tapi syurga, okey, soalan saya, cuba tuan-tuan fikir. Tuan-tuan habaq kat saya, selalu saya bagi contoh ni. Tuan-tuan habaq kat saya tang mana tempat yang tuan-tuan rasa paling cantik lah, yang tuan-tuan teringin nak pergi. Tahu mana cantik? Okey, katalah tuan-tuan kata Langkawi lah, dekatlah sikit kan, taklah mahal sangat. Kan hantar pergi jauh-jauh mahal, tapi hantar Langkawi. Okey, tuan-tuan kata Langkawi cantik. Okey, tuan-tuan nak duduk lama mana? Nak duduk lama mana? Dah cantik mana-mana tempat dalam dunia ni cantik macam mana pun, akhirnya tuan-tuan akan jemu. Betul tak? Tuan-tuan akan apa? Kan nak balik. Tuan-tuan pi mana-mana ke, pi pulau lah kata paling cantik dalam Malaysia ni, pulau perhentian, pulau Redang. Pergi pulau. Saya ingat berapa hari tuan-tuan nak pergi duduk menyelam tu. Kan? Orang Langkawi. Kan, dia hari-hari tengok laut. Dia sendiri pun naik jemu lah. Pasal tu tuan-tuan dia duduk pilot, orang Langkawi tak pi. Sampai orang Langkawi kata, hampa mai ramai-ramai ni buat apa? Cari apa? Kan? Macam orang Kelian yang pergi tangkap gambar di viewpoint tu, ada orang Kelian. Ni mai daripada mana? Saya orang Kelian. Saya memang tiap-tiap hari mai tang ni. Tak ada. Orang akan jemu. So tuan-tuan boleh faham tak? Manusia akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Dan untuk menghilangkan rasa jemu, membunuh rasa jemu, Tuhan akan menambah nikmat pada setiap hari, berubah-ubah daripada apa yang pertama kita lihat. Pasal itu tuan-tuan tengok tak? Kita nak bagi hilang jemu tu, kita nak bagi hilang, kita nak tambah bagi seronok tu, kita kena buat benda baru. Betul atau tidak? Kan? Tuan-tuan pun duduk di rumah tu elok dah. Cat. Lepas tu cat pula. Susun kot ni pula, susun kot ni pula. Kan? Raya ni kita pi, kalau ni, raya depan kita pi, kalau ni, dia tukar kot ni, bukan tak elok tau, bukan buruk, tetapi benda tu jemu. Dia tukar lain, awak rosak, tak rosak lah, saja tukar bagi baru, kita nampak lain sikit, nampak? Jadi tuan-tuan boleh bayang, nak duduk dalam syurga bukan berpuluh tahun dah, sampai bila-bila. Macam mana Tuhan buat bagi kita tak jemu? Maka Tuhan setiap masa dia tambah, sehingga nikmat itu duk rasa baru. Ni macam saya bagi contoh mudah ya, mesti setuju ya. Telefon. Saya tengok dalam masyarakat kita, anak-anak muda kita, tak tahulah anak-anak tua pun panggil sama ke. Telefon tu elok lagi ni, telefon apa nak keluar pula ni? iPhone 15. iPhone, saya tak tahulah iPhone ni. Telefon ni saya tak tahulah, telefon ni pun orang bagi. iPhone 15 ni mungkin dah sebelum dia iPhone 14. Dia mungkin pakai iPhone 14. Telefon tu duk elok lagi. Telefon tu bukan rosak apa pun.
Tapi dia nak beli, duk katai tangan nak beli hak baru. Pasal apa? Pasal dia kata, awak rosak ah? Dia kata jemu. Dia kata try hak baru. Pasal tu hak yang buat telefon ni dia akan buat pula tengok. 15 dia akan buat 16. 16 dia akan buat 17. Sampai bila Jamil? Sampai bila Jamil? iPhone ni akan keluar ni 17, 18, 19, 20, 23 ni. Tuan akan tengok. Orang akan terus tukar. Pasal apa dia buat bersiri ni? Allah ni tak payah duk. Cuba tuan-tuan banding 14 dengan 15 tengok. Lebih tang mana? Dulu 14 kamera hak bulat-bulat belakang tu dia bubuh 4 contoh. Saya pun tak tahu sangat. Mai 15 dia bubuh 5. Dia kata lain ustaz, dulu belakang ni bulat 4, lah ni bulat 5. Kan? Dia kata dulu gambar korak tak kelabu sikit, gambar lah terang sikit. Hang nak beli, hang akan buh lah bagi apa pun. Pasal hang nak beli, hang akan justify bagi benda tu boleh, betul tak? Macam tu juga motor, kereta apa semua. Kan? Kereta duk elok lagi, tapi dia rasa dia kan. So, maka sebab itu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menambah setiap kali mereka balik daripada pasar itu, wajah mereka bertambah cantik, pakaian mereka bertambah elok. Elok dah sebelum tu, dia jadi lagi kuat elok. So cuba tuan-tuan bayang, pasal apa tuan-tuan jemu dengan lelaki tuan-tuan? Tanya terus ya. Pasal apa jemu? Pasal apa orang pasal apa kita jemu? Pasal kita duk tengok muka tu jemu Lepas tu muka tu pula bukan kuih elok, kuih tak elok. Kan? Orang lelaki-lelaki ni dia tak jaga sangat. Orang perempuan dia jaga juga. Orang lelaki-lelaki ni dia tak jaga sangat. Perempuan tu dia kata aku bukan tak pasal hukum. Pasal takut kat Tuhan. Kadang-kadang dia kuih tak elok. Dulu muda-muda dia smart. Saya pun heran pasal pun metro dia tak mau smart. Dulu kita muda smart, metro tengok serabai dengan seluar, tak apa, dengan bulu hidung tak gunting, dengan gigi kan. Muda dulu pasal apa smart. Kuih tua, kuih tak elok, pakai kan pelekat hijau, baju merah macam bendera Selangor. Bagilah elok. Bini kita pun dia nak tengok cantik, dia nak tengok bagi berseri, dia nak tengok elok kan. Korang-korang dia tak apalah, barang lama pun tapi malik dia elok kan. Ibn Abbas kan selalu dia kata tazayyantu, dia kata aku berhias. Tazayyantu li zaujati, aku berhias untuk isteriku seperti mana dia berhias untuk aku. Tapi fitrah manusia kalau dia tengok dia akan jemu. Maka dalam hadis ni bila depa balik fayarji'una ila ahlihim, bila mereka balik kepada ahli keluarga mereka, bertambahlah segak dan cantik. Bini-bini depa duk tunggu di rumah tu, balik main laki depa kuih segak. Tapi kita kalau pi pasar, kuih apa? Kuih belengah, kuih busuk, bau ikan kan. Pi market nak bau apa? Bau ikan kan. Belum lah pi pasar. Tapi kalau dia habang kat tuan-tuan, abang pergi mana awal agak ni? Aku nak pergi cari ikan ni, nak lah awal. Tapi duk balik main wangi. Jaga. Yang ni mungkin dia pergi pasar syurga. Dia kata juga. Kalau dia balik bau ikan semua betul kan? Kemudian berkatalah ahli keluarga mereka, ahli keluarga yang duk tunggu ni, ditunggu di rumah dia ni. Wallah, demi Allah, laqad iddattum. Masya Allah, demi Allah, segak tak ni, bertambah segak, bertambah cantik. Ba'dana, balik main ni bertambah elok segak lagi lagi seronok, dia syok kan, dia syok. Pasal itu tuan-tuan dalam hadis, apabila Nabi SAW balik daripada musafir, Nabi tak terus masuk ke Madinah. Nabi akan berhenti di luar Madinah. Nabi akan hantar utusan untuk pergi bagi announcement. Ini adab sunnah. Bila Nabi nak balik daripada pergi mana-mana, Nabi nak balik, sebelum Nabi masuk Madinah, Nabi akan bagi announcement. Bagi tahu kat bini-bini yang duduk di rumah tu, kami dah balik dah. So dia sebut
supaya mereka boleh mempersiapkan diri, boleh menggunting apa yang patut, mencukur apa yang patut, menghiaskan diri untuk sambut. Supaya bila suami-suami mereka balik daripada perang, daripada berdagang, daripada apa semua, disambut oleh isteri-isteri yang berhias. Dulu tak ada WhatsApp lah. Dia tahan ready aku nak balik ni. Tak ada. Jadi Nabi hantar utusan supaya bini dia tak terkejut, lelaki dia tak terkejut bila balik. Dia kata dulu aku menikah dengan orang, bila aku menikah. So dia balik, isteri dia persediaan. Kan? Baik. Wa antum wallah. Lepas tu bini ni apa yang balik mai pula bila depa tengok bini-bini dia pak. Dia tengok Tuhan bagi dua-dua sama. Yang balik mai hak rumah kata cantik lah hampa ni, semakin cantik. Yang balik tu kata wallah hampa pun cantik lagi. Nampak? Ini antara nikmat yang Allah Azza wa Jal sediakan untuk kita di dalam syurga. Berikutnya, apa yang saya nak sebut dalam masa yang ada ni? Satu, tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut? Azan tu? Jam ni betul betul. Tadi baru kita terjemah hadis. Kita belum syarah lagi. Kan? Tadi baru terjemahan hadis. Azan tu lagi saya syarah sikit hadis ni dan kita tangguh insya-Allah taala. Baik hadirin, bismillah. Kita tengok sikit lagi nikmat syurga. Pasal tadi Nabi kata bila kita pergi ke pasar, kita balik, muka kita makin cantik, wajah kita makin segak, diri kita makin wangi, baju kita makin cantik, makin elok dan sebagainya. Saya cerita ni bagi tuan-tuan semangat sikit, kan? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dua orang sahabat, Abu Sa'id dengan Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, Nabi bersabda, yunadi munadin inna lakum an tahyaw fala tamutu. Berserulah suatu penyeru. Berserulah penyeru di dalam syurga Allah. Munadin, penyeru. Inna lakum an tahyaw. Sesungguhnya kamu semua ahli syurga akan hidup selama-lamanya. Fala tamutu. Kamu tidak akan mati abadan. Kita dah bincang kuliah lepas sembelih al-maut. Itu satu. Jadi tuan-tuan tak perlu takut mati. Dunia ni kita takutlah, dan memang kita lari daripada mati. Tak ada orang pergi cari mati. Cuma mati ni cuma apa? Berkaitan dengan mati ni banyak benda kita nak kena remind. Saya baru dengar, tak tahu kot tuan-tuan pernah dengar, kadang-kadang masyarakat kita ni tak tahu daripada mana dia ambil benda ni. Berkaitan dengan kematian ni saya dengar, dan saya rasa kita dah betul banyak lah. Satu, kepercayaan tak boleh masak di atas rumah orang mati. Bila ada orang mati, kita tak boleh masak, tak boleh makan. Tak boleh masak atas rumah orang mati, tak boleh makan orang mati. Hatta sebahagian tempat tak boleh bancur susu. Turun ke tanah. Dan saya tak tahu kepercayaan karut ni mai mana. Dan kita haraplah masyarakat kita tak ada lah percaya kita tak boleh masak, tak boleh makan dalam rumah orang mati ni. Itu satu. Yang kedua, adalah juga disebut kata kena tuang ayak-ayak yang ada atas rumah si mati, kena buang semua ayak-ayak yang tuang ayak-ayak yang ada dalam rumah si mati itu pi tuang. Tak ada pasal.
Lepas tu dia pi andai benda-benda yang Nabi tak habaq, dan dalam tak ada dalam hadis. Dia kata darah mercik pi masuk layak tu. Tu dia pandai dia. Gambar-gambar ditutup, dialih. Lagi satu, dia pi habaq baru dengar. Tak boleh tinggal rumah. Katalah mati rumah Bang Nazri ni, ada orang mati. Pertama, kalau kata mati itu suami, tentulah kalau yang mati itu suami, isteri tak boleh. Itu kita faham pasal iddah. Memang dia tak boleh keluar pada rumah tu. Dia kata dah, saya memang nak keluar. Macam-macam dia nak keluar juga. Dia kata saya memang nak keluar pergi rumah anak ya. Tak, dia kena berkabung iddah di rumah yang dia hidup dengan suami dia. Baitun zaujiyah tu, rumah tangga dia tu. Nak pergi duduk rumah anak. Macam apa? Melainkan di kalangan fuqaha kata, kalau kawasan tu tak selamat, ada mudarat, bahaya, malam dia pergi tidur, siang dia balik, dia mesti menjalani iddah tu di rumah. Dia tak boleh pergi mana-mana. Ada juga ni nak bagi boleh pergi. Dia kata ada telefon, dia nak pergi makan kenduri. Saya kata tak boleh pergi. Tak, saya bukan nak pergi makan kenduri, saya nak pergi duduk homestay, depa yang pergi makan kenduri. Dia nak pergi boleh juga. Tahan kalau pergi duduk homestay tu, keluar daripada rumah tu. Tak boleh keluar. Dia kena duduk dalam rumah tu. Dikurung dia dalam rumah tu. Bahasa yang kita kena bagi faham. Kadang-kadang mereka ni bila cakap kan mereka tak faham. Kurung dalam rumah tu. Melainkan kalau dia nak keluar pergi hospital, dia nak pergi beli ikan, tak ada siapa nak pergi hantar, kan? Boleh lah. Itu darurat, dia mati kering dia dalam tu. Tapi kalau anak dia boleh main hantar apa semua, duduk sengap dalam tu 4 bulan 10 hari. Daripada hitam habis-habis iddah cerah. Itu cerah ha? Maklum itu. Melainkan orang yang kerja dalam darurat dan sebagainya tu cerita lain lah. Tapi asalnya dia hendaklah duduk di dalam rumah. Hatta dia tak boleh keluar pergi kubur suami dia pun tak boleh. Pergi masjid nak sembahyang jenazah pun tak boleh. Dia duduklah dalam rumah tu sampai habis tempoh iddah dia. Baik. Yang ni bukan peraturan majlis, bukan peraturan Jabatan Mufti, ini peraturan hukum. Kan? Berikutnya sikit. Depa kata tak boleh tinggal rumah ni. Kena ada juga orang duduk dalam rumah ni. Kan? Siapa-siapa nak keluar kulah nak balik mana apa tak boleh tinggal rumah pak mak ni, pak mak apa ni pun kena duduk kat ni. Tak boleh biar rumah kosong. Pandai. Saya kalau ada orang petul ni habang kena boleh pak cik mai duduk rumah ni. Aku tak maulah. Kan? Kadang-kadang ada orang nak kena balik apa semua, dia berkata tak boleh tinggal rumah orang mati. Orang dah mati habis dah, yang kita duk kalut tunggu apa. Dan kepercayaan masyarakat kita masih ada sampai sekarang. Dia percaya roh balik. Salah satu daripada perkara khurafat yang haram kita percaya, bercanggah dengan Quran dan Sunnah, mempercayai roh balik. Roh balik ke dunia, yang ni salah. Roh balik mai, pak balik mai, mak balik mai. Tak tahulah 3 hari ke, 7 hari ke, 1 hari ke. Dia berkata ni balik, roh balik mai ni, roh balik mai ni. Roh balik mai tak tahu, tapi roh baru ada. Nak belum? Roh lama tak tahu balik mai tak balik mai. Roh baru dia mai. Roh baru tu pak tiri dia. Mak tiri dia baru, kan? Pak dia dah menikah lama dah. Kebetulan mak dia mati. Pak dia buat balik bini tu. Pak dia pun takut tidak seorang. Dia kata, abah duk tak nampak apa. Awak duk nampak macam ada kelibat orang perempuan dalam rumah ni. Nampak macam rambut panjang duk pimai-pimai. Pak dia takut benda terbongkar, kan? Pak dia bumbung. Mak hang lah tu. Tak main terus dah anak tu. Maka berhanimun lah pak dia dengan bini lama. Bini baru. Apa zaman orang moden dah ni duk percaya roh balik mai. Kan? Duk atas alam. Khurafat tuan. Baik.
fala tamutu abadan. Kemudian Nabi kata wa inna lakum tasihhu fala tasqamu abada. Nabi kata orang yang masuk dalam syurga ni tasihhu, mereka akan sehat, fala tasqamu, mereka tak akan sakit selama-lamanya. Tuan-tuan takut apa? Orang sehat takut apa? Takut sakit. Dengar orang sakit kita takut, tengok orang sakit kita takut. Masuk dalam syurga lagi makan-makan. Ni tuan-tuan, lah ni nak makan pun takut. Kan? Semua kosong. TO kosong. Sampai ayak kosong pun, ayak kosong-kosong. Punya duk besok kosong, duk order kosong. Kan? TO kosong, Milo kosong, ayak kosong-kosong. Takut kaki semua kan. Dalam syurga kalau duk kena pedor lagu dunia, tak ada makna, tak masuk pun tak apa. Kan? Dalam syurga nak makan tu macam mana? Makan ni gaut, makan ni angin, makan apa dunia tak ada nikmat. Tak ada. Pasal itu kalau orang yang makan semua pantang lintah, ada orang pantang nak boleh makan, ada orang pantang lintah. Ni syurga bagi dia. Dia tu aku tengok hang apa orang hidang makan, syurga. Tuan-tuan, falsafah depa bahaya. Hang pantang pun mati, aku yang tak pantang pun mati. Mana bagus? Menikmati hidup sebelum mati ataupun duk jaga ni. Duk tengok orang meleleh yang nak makan teringin takut macam mana mati juga. Bagi saya tuan-tuan, siapa yang takut tak payah makan, siapa yang berani makan. Lagi benda halal makan lah. Kadang-kadang kita teringin orang kata jangan makan mak oi, jangan makan mak oi. Lepas tu dia pandai pula mak makan di syurga tu. Mak dia pun jawab balik kalau masuk. Mak pun akan macam tu. Kemudian Nabi kata wa inna lakum, ni tuan-tuan kena ingat nikmat syurga wa inna lakum an tashibbu fala tahramu. Nabi kata kamu bila masuk ke dalam syurga kamu tak akan tua, tak akan tua. An tashibbu syabab, muda. Yang masuk mau umur 30. Pasal apa Nabi sebut umur 30? Kerana 30 ialah umur manusia mencapai tahap kegagahan yang maksimum. 30 ni kira mau kalau 30 duduk tak larat. Hang umur berapa nampak muda tak lah? Saya 31. 31 terlekeh. 31 mana? Kan? 30. Tak ada yang tuan-tuan yang mati tua semua mati esok 30. Cuma di kalangan ulama depa khilaf budak-budak yang mati ni. Budak-budak yang mati kecil mereka tak jadi 30. Mereka menjadi wildan. Tuan-tuan bisa dengar? Wildanun mukhalladun. Budak-budak yang mati kecil, mereka besar, mereka lahir dalam syurga, kecil juga. Mereka jadi wildan, pelayan syurga. Kan? Ni semua benda kita takut ni. Mati takut, sakit takut, tua takut. Semua tu tak ada. Apa lagi? Kemudian kata Nabi SAW, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu. Kamu akan sentiasa dalam keadaan bahagia, nikmat, tan'amu. Kamu akan sentiasa duduk dalam keadaan nikmat dan kamu tidak akan pernah rasa sedih. Sekali lagi tak sakit. Ada orang tuan-tuan sakit dak, tua pun dak, muda, sehat tapi murung, emosi terganggu. Baik lagu tuan-tuan tua kan, walaupun tua tak larat tapi happy go lucky, tenang. Pasal apa tuan-tuan tua tenang? Pasal makan cukup kan, duit banyak. Orang muda duit tak ada, duit kan. Okey. Sikit kita nak makan minyak mana? Dalam syurga ustaz yang banyak-banyak duk cerita buat apa nak makan minyak mana kan? Oh jangan main-main tuan-tuan. Tuan-tuan bila pi kedai jenis tangki kecil, makan 2-3 mulut kenyang. Kawan tu dia tangki besar,
Dia boleh makan banyak. Agak-agak tuan-tuan banyak mana boleh makan dalam syurga. Kita ringkaskan lah. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan punya power tu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi kata apa? Inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ah rajul fil mat'am wal mashrab wasyahwah wal jima'. Empat benda. Sesungguhnya ahli syurga akan dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebab nak, tuan-tuan, kita macam ni lah, bawa orang muda dengan bawa orang tua pergi berjalan, tuan-tuan boleh faham tak? Katalah dalam satu musafir, tuan-tuan bawa orang muda, bawa orang tua, dia lain tak? Orang muda ni dia nak pergi makan tanu, dia nak pergi makan tani, dia nak pergi main tanu, dia nak pergi main tani, dia nak pergi tanu, dia nak pergi tani. Hak tuan-tuan yang duk ikut anak cucu, hampa api ya. Aku duduk dalam bilik pun tak apa lah. Ni mak kami nak pergi makan, hampa api ya, aku kenyang lah. Dia tak serancak orang muda lah, betul tak? Kan? Pi pun macam saya bawa orang pergi Mekah lah. Oh tapi orang pergi, tu yang kata pasar tu, orang pergi Mekah semua duduk atas bah. Ni Masjid Qiblatain, tak apa makcik duduk atas bah. Ni Bukit Uhud, tak apa makcik tengok kot jauh ha. Semua apa tempat pun nak tengok kot atas dan tengok kot jauh, tak mau turun. Lepas ni kita nak pergi pasar kurma, makcik nak turun lah. Pasar dia nak celapak turun, dia turun dulu. Mana dia ni tok ni turun pergi dah ustaz weh, dia nak beli kurma. Tu dia metang pasar tu tak dan syurga lagi, baru pasar kurma Bangladesh tu dia turun celapak pergi dah, jalan kedai-kedai pergi. Yang tadi orang habaq Masjid Quba ni turunlah mayang 2 rakaat boleh pahala umrah tu ke, tak apa mayang masjid ni turunlah masjid, jenuh pelokoh nak turun mau tapi Masjid Quba ni dia turun tahu dia pasal dia turun bila bah parking dia duk nampak duk jual tudung baru dia turun. Kita ingat dia turun nak tuju pergi masjid, dia turun nak pergi beli tengok tudung. Murah tudung. Kata antua ni. Dia jiwa tua tapi semangat nak membeli mudah. Dia tahu ustaz, berapa kilo boleh naik kapal terbang? Aku juga nak kena heret beg tu. Dengan mazir ustaz nak tu nak heret beg. Dia tak nafsu kot kita ingat orang tua. Dia beli sikit, dia lagi beli banyak. Hak yang tak beli orang muda. Pasal orang muda tak ada duit. Jadi Nabi habaq dia kata inna ahadahum la yu'ta quwwah mi'ata rajul. Allah akan berikan kekuatan kepada ahli syurga 100 orang lelaki. Kuasa power dia tu 100 orang lelaki. Dalam bab apa? Fil mat'am, dia punya nafsu makan dia tu 100 orang laki-laki. Dia punya nafsu minum 100 orang laki-laki. Dia punya syahwat dia 100 laki-laki. Wal jima' dan untuk bersama dengan isterinya 100 laki-laki. Kuasa dia. Kuasa kuda ke kuasa apa ni? 100 kekuatan dia tu. Mi'atar rajul. Nampak? Banyak lagi lah kalau kita nak baca. Cuma saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, demikian apa yang kita akan lalui. Totally different dengan apa yang kita lalui di dunia. Sebab itu Nabi kata mala ainun, kamu tak akan pernah melihatnya dengan mata kamu. Wala uzunun, kamu tak pernah mendengarnya dengan telinga kamu. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah langsung terbayang di hati kamu apa yang Tuhan janjikan. Sebab itu saya baru ni Datuk Mufti panggil pergi anak Hamka main tau, anak Hamka. Afif nama dia. Umur lah saya ingat 80, tak larat berjalan. Duk bersembang lah, banyak benda duk bersembang. Ada satu benda yang dia kata Hamka ajar dia ingat sampai hari ini, satu syair. Hamka baca satu syair pada dia. Dia kata itu, Mufti tanya dia apa benda yang dia ingat tentang kenangan dia dengan ayah dia ni. Hamka ni tokoh besar. Hamka ni. Kan? Hamka ni hebat. Kira Al-Azhar
menganugerahkan doktor kepada dia ni. Dan saya ingat di antara orang Melayu yang pertama menulis tafsir, dan dia tulis tafsir tu ketika dia di dalam penjara, tafsir Al-Azhar. Hebatlah hamka ni, kan? Orang Minang kan, Minangkabau. Dia kata antara benda yang menarik dia kongsi, dia kata syair yang ayah dia sebut pada dia kata apa? Dia kata, jadilah engkau manusia yang ketika engkau lahir engkau menangis dan orang di sekeliling engkau ketawa gembira. Ayah dia kata, artinya masa kita lahir kita menangis kan. Budak-budak bila dia lahir dia teriak. Mak dia seronok, ayah dia gelak, tok wan semua seronok. Orang di sekeliling tu semua gembira. Dan kata Hamka, dia baca syair tu, jadilah orang ketika engkau lahir engkau menangis, orang di sekeliling engkau ketawa gembira. Dan di saat engkau meninggal, jadilah orang yang ketawa gembira, orang di sekeliling engkau menangis. Kata anak Hamka meninggal hari Jumaat di dalam bulan Ramadan. Anak dia kata, bukan riwayat ni, riwayat langsung dari anak dia kata, dia melihat wajah Hamka ketika Hamka meninggal, Hamka tersenyum. Jasad jenazah dia tersenyum. Mudah-mudahan Allah rahmat Hamka di atas jasa dia. Dia tulis banyak ilmu agama hebat. Tafsir Al-Azhar, buku-buku dia dahsyat Hamka. Kan, memerangi khurafat bid'ah di Indonesia. Kan, tokoh Muhammadiyah, tokoh besar Hamka. Anak dia kata dia tengok tu, dia teringat syair tu, ayah dia kata tersenyum. Kita nak jadi macam tu. Kita nak ketika hari kita meninggalkan dunia ini, kita nak pergi kepada kerehatan yang akhir tu, kekal tu. Kita pergi dalam keadaan kita seronok, gembira dan bahagia. Orang sedih, tapi kita seronok. Kita jangan jadi ketika kita mati, kita sedih dan duka cita. Orang lain seronok dengan kematian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan tuan-tuan semua. Dan kuliah kita pada malam ini, hadis kisah yang ke-9. InsyaAllah kalau panjang umur, kita baca hadis yang ke-10 pada minggu depan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.